sudah bercerita di sini banyak hal. Kita dah cerita bab mati, dah cerita bab alam kubur, belum sudah alam kubur. Kita dah cerita tentang syurga, dah cerita tentang neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum seseorang itu masuk syurga atau neraka, perkara yang akan Allah lakukan kepada kita ialah menghancurkan alam ini, menghancurkan dunia ini. Orang yang dalam kubur tu menunggu je saat-saat dunia ini dihancurkan. Tak kira lah kuburnya di mana. Ada yang kuburnya dalam perut buaya, ada yang kuburnya dalam perut rimau, ada yang kuburnya dalam perut ular sawa, ada yang hancur, tak tahu mana kuburnya, dalam hutan, ada yang di dalam perut jerung. Itu kubur dia. Mereka menunggulah. Berapa lamanya? Tak tentulah. Kalau esok dunia kiamat, semalam je lah dia nunggu. Tapi kalau zaman umat Nabi Adam, entah berapa puluh, ratus-ratus ribu dah tahun nunggunya, berapa puluh tahun dah nunggunya, belum lagi kiamat. Ni kita ni sedang menunggu ni. Kita dah masuk kubur. Ini kita ni anggap diri kita dah masuk kubur lah, walaupun belum mati ya. Sekarang ni kita tengah menunggu lah. Menunggu kehancuran total. Itu namanya hari kemusnahan. Bukan kiamat. Kalau kiamat terus kita bangkit dari kubur. Ini menunggu dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah sebut banyak tentang berlakunya kehancuran yang pemusnahan yang total ni. Banyak dalam Quran. Di antaranya surah Al-Qari'ah. Yang lain surah Al-Zulzalah atau Al-Zalzalah. Itu cerita tentang hari kiamat. Sebelum itu berlaku, Allah datangkan tanda-tandanya. Kiamat ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertama dipanggil kiamat kecil. Kiamat kecil ni bila mati seorang tu, kiamat dah bagi dia. Man mata qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka berlakulah kiamat pada dirinya. Katak langgar di lori, kiamat dah katak tu. Pokok tumbang, kiamat dah pokok tu. Ikan keli kena pancing, kiamat dah ikan keli tu. Nyamuk ditampar di orang, kiamat dah nyamuk tu. Bila mati, kiamat. Itu kiamat kecil. Itu berlaku setiap hari, setiap ketika, setiap detik, setiap saat, setiap minit. Ada je yang mati ya. Lalat lah, nyamuk lah, manusia lah. Bila mati kerana COVID-19 tu, kiamat dah dia. Dia yang mati, kiamat lah. Itu berlaku kiamat kecil. Tapi yang akan berlaku ialah kiamat besar. Kiamat besar, itu semua manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang tak mati hanya Tuhan saja. Ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap satu di atas muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tak mati ialah zat Allah Ta'ala, yang amat agung lagi amat mulia. Dia tak mati. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah dia hidup bukan dengan nyawa. Nyawa itu makhluk ciptaan Allah. Dibagi Allah nyawa itu kepada manusia, kepada binatang, pada pokok, pada ikan, kepada burung, pada serangga dan apa sajalah ya. Yang Allah nak bagi nyawa pada malaikat. Allah dia hidup bukan dengan nyawa. Dia tak perlu kepada alat, tak perlu kepada pembantu. Allah hidup tak perlu kepada nyawa. Nyawa itu ciptaan Allah Ta'ala. Maka sebab itu Allah tak mati. Yang lain tu semua mati. Malaikat mati kerana ada nyawa. Burung mati kerana ada nyawa. Jin mati kerana ada nyawa. Iblis mati kerana ada nyawa. Lain pada Allah semua ada nyawa. Sebab itu mereka tu akan mati. Bila mati semua tu, berlakulah pemusnahan secara total. Tapi sebelum itu ada beberapa tanda. Hari nak kiamat tu macam mana tandanya?
Tanda tu ada dua juga. Satu tanda kecil, satu tanda besar. Tanda kecil kita dah nampaknya yang berlaku ya. Dah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang banyak. Di antara yang terkenal hadis Jibril. Jibril datang menyerupai seorang pemuda yang kemas pakaiannya. Orang Madinah semua tak kenal. Nak dikatakan dia orang jauh, orang tak kenal. Nak dikatakan orang Jawa tu pakaiannya duk smart aja. Zaman itu kalau nak datang mesti naik kuda kan. Ini elok aja. Kemas aja pakaiannya. Rambutnya betul elok aja sikatnya. Nak dikatakan orang tempatan siapa tak kenal. Tapi dia datang-datang mesra benar dengan Rasulullah. Kenal apa benar? Datang-datang terus duduk bertindih lutut dengan Rasulullah. Bertindih lutut. Tanda mesra ke tu? Tanda mesra tu. Saya dah berapa tahun, dah berapa bulan datang mari, setiap bulan datang, tak ada siapa yang nak tindih lutut dengan saya pun. Ini dia bertindih lutut dengan Rasulullah, mesra benar. Nepuk paha Rasulullah betul, tepuk paha Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah tentang rukun iman, tentang Islam, kemudian tentang ihsan, kemudian tanya hari kiamat. Kata Rasulullah, hari kiamat itu tak ada siapa yang tahu. Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu. Saya pun tak tahu, kamu yang nanya pun tak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah saja. Baiklah kata dia pemuda tadi. Kalau tak tahu apa, kabarkan tanda-tandanya. Rasulullah kabar tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Ibu melahirkan tuannya. Sekarang dah berlaku ke belum? Dah. Anak jadi tuan, mak jadi kuli, bapak jadi tukang kebun. Itu dah berlaku sekarang ni. Anak tu kerja, menantu pun kerja. Yang tak kerja, tok dengan opah je. Jadi opah jadi tukang masak, tok jadi tukang kebun. Itu yang berlaku sekarang ni. Bila balik menantu tu tak kita dia bunyi honda. Ayam tu pun buka pagar. Jadi tukang kebun. Dia jaga rumah. Ini yang berlaku hari zaman. Ibu melahirkan tuan. Kata Nabi. Itu zaman Nabi itu 1400 tahun lebih. Itu zaman Nabi itu berlaku tu. Sekarang ni lagi dia. Ke banyak. Anak nengkin mak ada. Anak nengkin bapak ada. Anak ninggalkan bapak di masjid tak balik-balik pun ada. Ini berlaku satu ketika dulu tu. Dia hantarnya bapak di masjid. Nanti setengah jam lagi saya ambil ayah. Kata. Ayah tu tunggulah. Tunggu bertahun-tahun tak datang-datang. Anak jenis apa betul? Itu akhir zaman yang berlaku begitu. Anak-anak derhaka kepada ibu dan bapa, tapi sangat taat kepada kawan-kawannya. Dengan kawan-kawan orang mesra benar. Dengan mak bapak tak nak cakap. Itu berlaku ya. Di antara tanda-tanda kecilnya tu. Yang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Ada ke tak? Dah ada belum? Dah ada, banyak lah ya. Yang perempuan pakai apa? Pakai selojin, rambut pendek. Yang lelaki pula rambut panjang, pakai gincu, pakai bedak. Itu berlaku tu. Di antara tanda-tanda kecilnya. Kemudian apa kata Nabi? Itu di antara tanda kecilnya. Yang itu di antaranya lain, apa kata Nabi? Tanda hari kiamat tu? Arab gunung yang berjalan ke sana kemari kaki ayam, tapi sekarang berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Asalnya mereka kaki ayam, apa tak ada. Tapi bila Allah datangkan minyak, sudah jadi kaya raya. Bila kaya raya, mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Sudah berlaku belum? Sudah berlaku sekarang ya. Itu di antara tanda-tanda kata Nabi. Banyak lagi tandanya. Tanda kecil lah tu. Sayati zaman ala ummati la yabqa minal iman illa ismun. Akan berlaku di suatu masa, suatu zaman, tidak kekal manusia itu dalam keadaan beriman, melainkan hanya pada nama je. Nama macam orang beriman, tapi perangai macam orang kafir. Nama hebat Ibrahim. Tahu siapa nama Ibrahim? Cakap lah. Tapi perangai macam Abraham. Ini sekarang sedang berlaku. Nama hebat Ja'far, nama sahabat. Tapi perangai macam Jeff.
Nama seronok, nama Nabi. Nama Rasul, Zakaria, nama Rasul lah. Tapi perangai macam Zak. Bukan tuan-tuan jangan marah ada orang nama Zakaria dengan marah boleh ya. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. La yabqa minal iman illa ismun. Wala minal Islam illa rasmun. Tidak daripada Islam melainkan hanya lambang-lambang saja. Itu di antara tanda-tandanya. Masjid tidak dua batu ada masjid. Ada tiap dua batu ada masjid. Tidak dua batu ada masjid. Tapi kosong, tak ada orang. Sekarang ni alhamdulillah lah masjid kita makmur. Tapi setengah tu kosong. Saya pernah daripada Gopeng, masa tu saya duduk di Gopeng tau. Nak balik kampung. Subuh macam inilah. Singgah satu masjid nak sembahyang subuh. Tengok gelap, siapa tak ada. Tapi belum waktu lagi 10 minit masa waktu. Saya berjalan lagi, dua batu lagi mesti ada tu. Jalan lagi, sumpah satu masjid lagi. Tengok gelap juga, siapa tak siap datang. Waktu dah nak masuk ni. Saya berjalan lagi, jalan 10 minit lagi, jumpa satu masjid lain. Gelap juga. Waktu dah masuk ni. Apa nak buat? Saya pun keluar dari mentaka. Mujur tak kunci masjid tu, buka pagar tu, masuk dalam masjid, pasang lampu, nampak switch, pasang lampu. Saya tampil azan. Pagi jemaat tu, saya azan masjid tu. Saya seorang je. Saya pun tahu, bukan kenal pun. Orang tak kenal saya tak kenal orang. Terus saya kabur di mana lah ya. Nak balik Kampung Gajah. Saya dari Kopeng, tahu mana-mana. Cari dia ya. Siapa tak ada, apa, seorang pun tak ada. Saya azan lepas itu datang 2 orang. Dapatlah saya berjemaah pagi tu ya. 2 orang aja. Satu kampung tu 2 orang. Tapi kita ni alhamdulillah lah ramai. Ini yang berlaku. Masjid ada tapi hanya pada lambang saja. Wala minal Quran illa darsun. Dan Quran tak ada di akhir zaman tu melainkan hanya bacaan semata-mata ya. Bacaan aja. Amal tak ada. Baca hebat ya. Dengan tajwidnya hebatnya. Tambah apa masjid ni ya. Guru-guru tajwid ramai benar sini ni. Tapi nak amal tak ada. Tapi di sini alhamdulillah lah dia amal tu tempat lain ni cerita tempat lain ya. Ada menyolang mati dengan saya. Ustaz ni pagi-pagi nak mati kemer ke kan. Itu kata Nabi tu. Nabi apa tu? Wala minal Quran illa darsun. Hanya bacaan semata-mata. Amal tak ada. Baca kemana hebat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi bergaduh. Dengan jiran bergaduh, dengan adik-adik bergaduh, dengan keluarga bergaduh. Bukan bersuruh orang salam pun. Jiran dengan jiran bergaduh. Pasal pokok di sempadan. Pokok apa? Bergaduh pasal pokok apa? Pokok royan. Boleh tahan dia bergaduh pokok royan. Ini bergaduh pasal pokok terong rembang. Tahu ke nama apa terong rembang? Bertanam ke terong rembang tu? Dia hidup sendiri. Ini yang bergaduh ya. Baca kumai hebat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Dan jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu bercerai-berai. Tapi bergaduh. Suami isteri bergaduh. Adik-beradik bergaduh. Anak bergaduh dengan ibu bapa dan sebagainya. Ini tak ada diamalkan. Quran tu dah tak ada. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dari Quran. Sebab itu seorang Perdana Menteri Britain namanya Harry Goodyear namanya. Harry Goodyear. Dibawanya satu Quran tu ke dalam parlimen. Dia pun tunjuk pada ahli-ahli parlimen Great Britain tu. Apa kata dia? This is the book of the Muslims. For as long as the Muslims are holding on to this book, you will never be able to defeat them. Aku tahu idak-idak lah. Tak faham apa tak ngaji seorang putih tu. Cakap Melayunya apa? Ini kitab orang Islam. Selagi orang Islam berpegang teguh dengan kitab ini, kita tak akan berjaya untuk mengalahkan mereka. Kata dia apa? Harry Goodyear kan? Jadi, if you want to defeat them,
you must make sure that they will stay away from this book. Artinya kalau kamu nak mengalahkan mereka, pastikan mereka itu tidak mengikut buku ini. Jauh dari buku ini. Dan sekarang ni kita makin jauh makin dekat dengan Quran. Makin jauh dengan Quran, makin jauh. Itu di antara tanda-tanda kecil. Ya. Lagi apa tanda kecil? Sambung apa nama hadis Nabi tadi. Himmatuhum butunahum. Cita-cita mereka hanyalah perut mereka saja. Nak dapat je tak kira. Halal ke haram ke tak kira. Nipu ke tak tipu ke, janji dapat je. Benar ke tak kira. Kira nak nipu je, rasuah terima, tipu daya terima. Apa? Macam-macam berlaku ya. Apa saja janji dapat je. Orang lain terseksa tak apa, orang lain kena tipu tak apa, janji dapat. Itu akhir zaman ya. Lagi apa? Qiblatuhum nisa'akum. Qiblat mereka adalah wanita-wanita. Ya tak sekarang ni? Wanita-wanita jadi qiblatnya. Apa-apa hal pun wanita. Dalam toko apa kena mengenai dengan wanita? Dia nak jual toko. Iklannya apa kena mengenai dengan wanita? Tapi gambar-gambar apa tunjuk dia? Gambar wanita lah. Ya tak? Tengok iklan apa jenis toko ni? Iklannya mesti wanita. Wanita cantik betul. Itu ya, kiblatnya wanita. Kiblatnya perempuan. Sekarang ni tu saya buat. Kita tengok dalam internet tu. Dia nak jual apa pun gambar wanita lah. Ya ke tak? Nak jual ubat kuat lelaki. Lah wanita juga gambar. Ya ke tak? Saya buat lah. Adalah qiblatuhum nisa'akum. Begitulah ya. Bila ini berlaku 15 perkara yang berlaku kata Nabi, maka layaklah Allah datangkan musibah kepada kaum ini. Ini tanda kecil belaka tu. Tanda besar tak ada banyak. Yang pertama datangnya Dajjal. Itu Dajjal. Tanda besar ya. Datang Dajjal. Dajjal ni manusia. Tapi dia Allah bagi dia kelebihan. Di antaranya. Dia mengaku dia itu Tuhan. Dia bawa syurga, bawa neraka. Siapa ikut aku akan masuk syurga katanya. Siapa tak nak ikut aku akan masuk neraka katanya. Itu dia bawa ya. Dia bila ada kelebihan ramai orang ikut. Di antara kelebihannya bila dia tengok dongak ke langit tu turun hujan, hujan pun turun. Ya, hati kita manusia ni bukan boleh tengok ganjil-ganjil no. Bila nampak benda ganjil tu percaya je lah, ya tak? Itu manusia ni. Pernah berlaku di Kelang tau. Air mancut daripada bawah. Daripada rel kereta api tu mancut kata, ulah kita main air sakti. Air tu boleh jadi penawar, air tu boleh jadi macam-macam, minta hajat apa-apa tu boleh pakai air tu. Rupa-rupanya bawah rel kereta api tu ada paip besar dulu. Paip besar tu berkarat. Bila berkarat, keluarlah airnya. Mancut kata. Betul lah. Tapi manusia ni betul lah. Bila ada benda-benda ganjil, dia tertariklah. Di Gopeng berlaku. Siapa ingat? Di Gopeng. Berlaku cenawan. Cenawan tu keluar asap. Namanya cenawan berasap. Ramai orang tu jadi kena tokong. Menyembah situ tau. Ada yang nak balik India tak jadi. Kerana apa? Kerana cenawan tu. Cenawan berasap tu ya. Kata nama sakti cenawan tu. Itu yang berlaku. Tak boleh ada benda-benda ganjil sikit. Manusia pun mengikut lah. Dajjal pun tu lah. Banyak mengikutnya kerana tengok dia punya keistimewaan Dajjal. Allah bagi dia. Dibunuhnya satu orang tu dia boleh hidup kembali. Cara tak? Itu Dajjal ya. Kemudian Dajjal tu akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Ya, Nabi Isa akan turun dari langit. Sekarang Nabi Isa di mana tuan-tuan dan puan? Di langit yang berapa? Langit yang kedua. Nabi Isa sekarang sedang berada di langit yang kedua. Menunggu saat nak turun ke bumi ya. Sebab itu kalau ada satu orang dia mengaku diri dia Nabi Isa, KIV dulu, cek dulu. Jangan terus tolak, jangan terus terima. Kalau tampilnya Nabi Isa tu datang dia mengatakan dia Nabi Isa tapi dia cakap macam orang kaum gajah, jangan percaya. Jangan percaya. Kerana dia mesti datang dari Timur Tengah. Dia cakap Arab. Dia akan turun. Dia dibantu oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi dah ada dulu.
berperang dengan Dajjal. Jadi turun Nabi Isa tu, pendek cerita, dia akan dapat membunuh Dajjal tu, ya. Matilah Dajjal tu di tangan Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun mengaku dia tu Rasul, dan dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Walaupun dia ada syariat sendiri, tapi dia tinggalkan syariat dia. Dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa akan turun, ya. Akan datang. Nabi Isa sekarang di langit. Allah angkat dia ke langit setelah dikepung oleh Yahudi. Dia kepung dah tak dapat lari. Lalu diangkat ke langit, dan dengan kuasa Allah, seorang yang membelut kepada dia namanya Yahuza. Yahuza tu belut kepada dia, dijadikan Allah Yahuza tu sebiji macam Nabi Isa. Sikit pun tak ada apanya. Macam Nabi Isa betul. Lalu ditangkap Yahuza tu dan disalib. Sebenarnya yang disalib tu bukan Nabi Isa, tapi kata orang Yahudi mereka menyalib Nabi Isa, ya. Dia kata dia, aku bukan Isa, kata agak ni, ya. Aku bukan Isa, aku Yahuza, kata. Mana boleh kata, kok macam Nabi Isa betul, ya. Dia salib. Itu mereka mengatakan apa? Yang disalib tu ialah Nabi Isa. Sebenarnya bukan Nabi Isa, Yahuza yang belut kepada Nabi Isa, yang mengaburkan rahsia Nabi Isa ada di sini. Dia kepung dia Yahudi. Itu Nabi Isa. Dia akan turun ke dunia ni, membunuh Dajjal, membunuh babi-babi yang ada dalam dunia ni, habis dibunuh Nabi Isa, dan mematahkan salib-salib yang ada di gereja-gereja tu. Habis. Itu Nabi Isa, ya. Belum lagi. Ini tanda besar. Jadi tanda besarnya. Lagi apa tanda besar? Bila matahari terbit dari barat. Itu tanda besar, ya. Sekarang ni matahari terbit dari mana? Di timur, akan jatuh di barat. Ini dia terbit dari barat. Itu tanda besar tu. Masa itu orang kafir nak masuk Islam, mengucap pun tak diterima di Tuhan. Dan orang-orang yang berdosa, taubat, tak terima di Tuhan. Sekarang ni terbuka ke tertutup pintu taubat? Masih terbuka, ya. Sehinggalah matahari terbit di barat. Lepas itu tak diterima lagi dah. Nak taubat sekarang ni. Sebab itu taubat di antara 6 perkara yang wajib disegerakan. Wajib disegerakan. 6 perkara. Yang pertama, taubat. Jangan tunggu-tunggu. Nantilah aku pencet esok nak taubat. Tak payah. Sekarang ni. Now. Al-an. At this moment. Kena taubat. Jangan tunggu lama-lama. Yang kedua, kena taubat apa? Yang kedua, kena segerakan apa? Semayang apabila masuk waktu. Semayang, ya. Bila masuk je waktu, jangan lambat-lambat. Kalau dia lambat-lambat saja, lambat-lambat kan tiba-tiba mati tak sempat semayang, nanti lambat masuk syurga 500 tahun. Kalau sengaja lambat, dia pejabat umpamanya, dia pejabat ada surau, saja tak nak semayang ada surau, nanti balik ke rumah semayang kata. Dalam perjalanan mati macam berlanggar ke apa-apa lah. 500 tahun lambat masuk syurga. Jangan dilambat-lambatkan. Semayang bila cukup waktu, semayang. Dan bagi orang lelaki, fardu kifayah berjamaah, ya. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang kafir nak masuk Islam, apa buat? Islamkan segera. Jangan tunggu lagi, nantilah kita potong. Tak usah potong dulu, Islamkan dulu, tahu? Tahu potong. Ini dah, nanti potong dulu, tak usah. Islamkan dulu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang mati. Kalau ada orang mati apa buat? Segera diselenggarakan, ya. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan, ditanamkan. Segera, jangan tunggu-tunggu lama-lama. Jangan 3-4 hari. Jangan kafir ya tunggu 3-4 hari baru baru ditanam, ya. Kita tak ada, wajib disegerakan. Itu yang keempat. Yang kelima, hutang. Kalau ada hutang, segera dibayar. Walaupun orang tu mati syahid, kalau dia ada hutang, dia lambat masuk syurga, tahu? Dia kena selesaikan hutang dulu. Walaupun dia mati syahid, orang mati syahid dia antara 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau dia ada hutang, akan dikira walaupun dia syahid. Yang kelima. Yang keenam, kalau ada naruh anak dara. Dan ada pula yang minang dia tu kufu dengan dia. Tahu kufu? Sesuai dengan dia, boleh memelihara dia dunia dan akhirat, segera dikahwinkan. Jangan tunggu lama-lama.
Kerana naruh anak dara ni macam naruh time bomb. Bila-bila boleh meletup. Tapi saya dah tak ada anak dara dah. Siapa nak berpisah dengan saya tak ada lah. Semua dah laku. Anak saya 6. Lelaki 3, perempuan 3. Habis dah. Ni mana ada? Segera dikahwinkan. Kalau ada yang kufu lah, jangan tangkap muat je. Pergi cari mana orang, mana lelaki di tengah jalan, kamu nak kahwin anak aku lah. Jangan. Cek dulu ya. Nanti kita akan cerita macam mana cara-cara memilih jodoh akan datang lah ya. Itu 6 perkara yang wajib disegerakan. Ingat ke mana? Ya Allah, penat ngabur. Yang pertama apa tadi? Taubat. Ingat ni. Yang pertama, taubat. Yang kedua, solat bila masuk waktu. Yang ketiga, apa dia? Orang kafir nak masuk Islam, segerakan. Yang keempat, orang mati. Yang orang mati segerakan diselenggarakan. Yang kelima, hutang. Yang keenam, ada anak dara, kahwinkan cepat ya. Itu wajib disegerakan. Jangan lambat-lambat. Begitulah keadaan yang perlu kita tahu. Kemudian bila matahari terbit dari barat, cerita balik tadi ya. Habis, taubat tak terima lagi dah. Orang kafir nak masuk Islam tak terima dah. Itu bagi individu, kalau nyawa kita dah sampai ke kerongkongan dan nazak, masa itu tak terima lagi taubat tau. Udah terdaik. Tahu terdaik? Tak tahu terdaik? Siapa tak tahu terdaik tanya Cik Zahir kita ni orang Gajah. Tahu dah terdaik? Tahu terdaik? Udah udah tak ada bangkit dah. Dia namanya terdaik. Sebut betul-betul. Terdaik. Terdaik. Yang terdaik tak betul? Terdaik. Dia imalah yang nak betul. Tahu apa imalah? Tak tahu tanya tu imam tadi ya. Apa ni imalah? Baca sengit tu. Wadduha wal laili idza saja tad'a. Sabar tak? Tak terima Tuhan lagi dah ya. Dah terdaik. Sekarang ni nak taubat. Masih tengah segur ni. Alright. Kemudian itu di antara tanda-tanda besar ya, Dajjal. Di antara tanda lain matahari terbit dari barat. Di antara yang lain apa? Binatang melata di atas muka bumi ni. Binatang tu boleh bercakap tu, dia boleh melata-melata. Dia akan datang lagi. Belum lagi timbul. Ya. Lagi apa? Ya'juj wa Ma'juj keluar. Sekarang ni Ya'juj wa Ma'juj di mana? Dikurung di satu tempat. Siapa mengurungnya? Iskandar Zulkarnain. Ya dikurung. Baca Surah Al-Kahfi ada tu kan. Bila keluar Ya'juj wa Ma'juj tu melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Udah keluar ke belum tak? Ada yang mentafsirkan orang Israel. Ada yang mentafsirkan orang kafir, orang Cina dan sebagainya. Tak tahu. Terpulang lah. Ya, melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Kemudian mula-mula udah tak ada siapa pun ingatkan Allah Ta'ala. Quran makin lama makin kurang, makin lama makin hapus, makin lama makin hilang, makin lama makin tak ada. Udah seorang pun tak ada baca Quran. Baca apa tak? Kadang-kadang yang pada mazhab pun dah hilang, tulisan pun dah hilang. Ketika itulah Allah akan musnahkan dunia ni. Alam ni dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika itulah Allah perintahkan Israfil dengan tugasnya. Apa tugas Israfil? Meniup sangkakala. Bila ditiup di Israfil sangkakala, maka berlakulah goncangan yang amat dahsyat. Itu Allah gambarkan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu dulu. Al-Qari'ah, penggegaran. Mal Qari'ah, apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia akan diterbangkan seperti kelkatu. Macam kelkatu terbang. Ada orang nak kelkatu tak? Mana kapal terbang ni? Tentu arah ke? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang melangkau sama-sama. Itu kelkatu terbang. Tentu alam. Esok manusia apa itulah. Siapa nak jadi Superman, siapa nak jadi super lady, tunggu hari kiamat.
Bukan diterbangkan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfuj. Pada hari itu juga gunung-gunung akan dipanjutkan seperti bulu yang dihamburkan. Tahu bulu ayam? Hamburkan ke atas, mana kau turunnya? Bulu tu macam mana turunnya? Gitu ke? Atau di awang-awangan? Lambat ke cepat turunnya? Lambat. Padahal gunung berat ke ringan? Gunung berat ke ringan? Berat tapi tuan dia. Menandakan angin yang sangat dahsyat. Kemudian begitu juga dalam surah Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu dulu. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat, maka berkatalah manusia malaha. Apa itu malaha? Apa ini? Itu orang Arab lah. Kita tak ada kata malaha ya. Malaha. Manusia kata malaha. Apa ini? Itu orang Arab lah tu. Kalau kita, apa yang komen? Kalau saya lah, tuan-tuan tak tahu lah. Kalau orang kena apa ni? Agaknya. Kalau orang Sabak, apa iki? Itu orang Sabak lah. Orang Jawa. Kalau orang di New Delhi, apa cakap? Yana day. Kalau orang di London, apa katanya? Orang London macam mana? Cekak pinggang dulu. What is happening, man? Ada yang berlaku ya? Itu berlaku hari kiamat. Apabila ditiup sangkakala oleh Israfil. Tuan-tuan dan puan-puan, Israfil itu akan meniup sangkakala 3 kali. Ini kata B. Arifin, pengarang Indonesia. Namanya B. Arifin. 3 kali tiup. Tapi ada ulama mengatakan 2 kali aja. Sekali memusnahkan alam ni, sekali lagi menghidupkan kembali orang yang dah mati. Tapi kata B. Arifin 3 kali. Kali pertama ditiup akan berlaku huru hara yang amat dahsyat. Huru hara yang sangat dahsyat benar lah ya. Sehingga Allah gambar dengan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Itu digambar begitu. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, masa itu dia tak ingatkan saudara-saudara dia. Adik-beradik tak ingat dah. Walaupun ramai adik-beradik belah-belah tak ingat, seorang pun tak ingat. Anak pun tak ingat. Ibu yang mendukung anak tercampak anak tu. Dahsyat benar huru hara ya. Wa ummihi wa abihi, dengan mak dengan ayah pun tak ingat dah. Dia tak ingat mak, tak ingat ayah. Sekarang ni kita ingat mak dah. Ingat mak saya dah lama dia meninggal dunia, tapi ingat lagi. Macam mana dia berseloroh, macam mana dia marah, ingat tu dengan mak. Esok lupa. Ayah pun ingat. Garang ni ayah tu. Ayah tu kalau ngaji Quran dulu je Allah. Dia dah jauh je tau. Saya jauh je, bukan dekat dengan dia. Bila saya ngaji Quran tu, dia tengah ngasah pisau matung. Tahu pisau matung? Apa pisau matung? Pisau getah tu, tengah ngasah tu. Bila kita kata, getah. Tu saya ngaji dengan ayah saya tu tau. Ingat saya. Padahal dah lama dah meninggal dunia ayah saya. Ingat kita. Masa itu tak ingat dengan ayah dah. Mak pun tak ingat, ayah pun tak ingat. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dan sahabat-sahabat dan juga anak-anak tak ingat dah. Dengan sahabat tak ingat lagi dah. Punya dahsyat, punya hebat, dia punya huru hara ya. Sahabat pun tak ingat. Kita sekarang ni kalau tengah makan macam-macam teringat tak sahabat? Teringat dah? Teringat ya. Makan semak teringat tak sahabat? Esok tak ingat dah. Begitu juga anak-anak. Sekarang ni kita ingat anak-anak kita. Anak saya di sini seorang, sini seorang. Ingat ya. Anak saya ada 6 sekarang ni. Yang ada, yang bersama dengan saya sekarang ada 6. Ingat yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini. Ingat mereka, tapi besok tak ingat dah. Dengan anak-anak tak ingat. Begitu dahsyatnya. Itu tiupan yang pertama. Huru hara yang amat dahsyat. Kemudian lepas itu tiupan yang kedua, akan dimatikan semua orang-orang yang beriman. Dimatikan semua orang beriman ya. Hancur semualah. Sebelum itu dimatikan ulama dulu. Ulama-ulama dimatikan. Sekarang dah mati dah ulama-ulama. Banyak dah ulama yang dah mati. Banyak dah. Datuk Ismail Qamus dah meninggal. Datuk Haruddin dah meninggal. Datuk Tuan Guru Nik Abdul Aziz dah meninggal.
Tuan Guru Fadil Nur dah meninggal. Seorang. Sehingga sudah habis mereka tu, ulama-ulama dah habis, tinggal juhalak yang berkuasa menjadi pemimpin. Maka timbullah ajaran-ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Dia nak mula dah sekarang. Ulama dah kelaman makin tak ada. Sehingga yang halal tu dianggap haram dan yang haram tu dianggap halal. Itu sudah ya. Makin lama makin teruk, makin lama teruk, sehingga seorang pun tidak lagi menyebut nama Allah. Tak ada lagi siapa menyebut nama Allah. Ketika itu baru Allah hancurkan alam ni. Berlakulah kematian yang total ya. Itu bila berlaku kiamat tu. Semua akan mati. Bila matinya? Bila datangkan satu angin merah. Bila angin merah datang tu, habis semua mati. Manusia mati, binatang mati, jin mati, malaikat mati, burung mati, ikan mati, apa habis semua mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dah saya baca 2 kali dah baca ayat ya. Surah Ar-Rahman. Ujungnya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Habis semua mati belaka. Akhirnya udah mati belaka, tinggal yang belum mati siapa? Seorang namanya Israel. Israel pun dipertikaikan oleh ulama, mana ada nama-nama dalam Quran tak ada ya? Tapi kita belajar apa Israel itu malaikat. Apa kerjanya? Israel itu apa kerjanya? Nyabut nyawa. Tinggal dia je. Dan Allah Taala lah. Yang lain semua dah tak ada lah. Jibril dah tak ada, Mikail dah tak ada, Israfil dah tak ada, habis semua ya. Iblis dah tak ada, syaitan dah tak ada, habis semua. Mati belaka. Tinggallah malaikat maut seorang aja. Lalu Allah tanya malaikat maut tu, "Ya malaikatku, siapa lagi yang belum mati?" Jawab malaikat maut, "Yang belum mati hanya saya dan Allah Taala ajalah." Kemudian Allah tanya lagi, "Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati." Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa? Kenapa tak jawab? Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Ini saja yang boleh cabut nyawa sendiri. Malaikat maut aja. Kerana tak ada siapa yang boleh mencabut nyawa dia. Dia kena cabut nyawa sendiri. Takkan Allah nak cabut nyawanya? Jadi dia cabutlah nyawa sendiri. Dia pun cabut seperlahan-perlahan mungkin. Sakit ke tak? Punyalah sakit. Dia takut. No, perlahan tu. Pelan cabut. Punyalah sakit. Jerit pekik dia. Aduh. Katanya. Sakitnya. Aduh. Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Katanya tau. Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Rupanya malaikat maut tu orang kamu gajah. Maka matilah malaikat maut. Mati malaikat maut. Semua mati. Malaikat maut dah mati. Yang tak mati siapa? Hanya Allah saja. Lain tu dah mati. Kemudian Allah tanya, udah mati belaka, tenang ketika. Alam ni tenang ketika sebelum dibangkitkan ya. Sebelum dibangkitkan dari kubur, tenang ketika. Lalu Allah tanya pembesar-pembesar dunia. Ya dari dulu sampai sekarang. Siapa pembesar dunia tu? George Washington, Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte, lagi apa? Winston Churchill. Dia minta belajar sejarah kan? Ini cikgu sejarah dulu tahu. Dia tanya, Maharaja Hirohito, Presiden Soeharto, Ferdinand Marcos, lagi apa? Hitler. Pandai aja. Saya nak sebut Hitler, saya terlupa apa ni ya? Hitler. Semua dia ditanya. Apa tak tanya Allah? Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Ini ayat Quran tau. Ditanya. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Siapa jadi raja pada hari ini? Seorang tak jawab. Apa dia jawab? Dah mati. Napoleon tak jawab. Hitler tak jawab. Maharaja Hirohito tak jawab. Mahathir Muhammad tak jawab. Najib Abdul Razak tak jawab. Lantaklah sebut je boleh ya. Dah mati belaka. Seorang pun tak jawab. Oleh kerana itu Allah jawab sendiri. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahar, kata Allah. Lillahil wahidil qahar. Itu ayat Quran juga tu. Limanil mulkul yaum. Allah jawab lillahil wahidil qahar.
Bagi Allah lah yang esa. Esa tu apa? Esa tu apa? Ya Allah. Tunggal. Wahid. Cakap Arabnya wahid. Cakap Melayu esa. Esa cakap apa saya tak tahu. Esa. Cakap Jawa ke bukan? Esa cakap apa? Cakap Banjar ke bukan? Agaknya orang cakap petani agaknya ya. Ya tak? Cakap orang Kelantan. Kalau kita minta kopi se ya tak? Itu esa tu. Bukan cakap Arab tau. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang asa, yang berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah saja kata gitu ya. Itulah yang berlaku suasana hari kiamat ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Allah hidupkan balik. Semua yang dah mati Allah hidupkan balik. Allah hidup balik ya. Summa innakum ba'da zalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya. Kemudian kamu itu semua akan jadi mayat-mayat belaka. Semua yang hidup semua mati belaka. Kemudian sudah mati, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Bangkit dari kubur. Tapi yang mula-mula dihidupkan siapa? Siapa dihidupkan mula-mula? Makhluk yang pertama dihidupkan Allah balik siapa? Israfil. Israfil siapa? Apa kerjanya? Niup sangkakala. Dia pun bangkit, dia pun terus capai trompetnya atau saksofonnya. Dia pun tiup lah. Mana bunyinya? Agak je lah bunyinya. Teman dengar kan? Agaknya lah ya. Maka ketika itu manusia pun bangkit semula. Macam cendawan tumbuh. Kita masuk bangkit ya. Tumbuh bangkit itulah. Ya. Berlakulah ataupun mulalah hari akhirat. Itu namanya kiamat. Kiamat terhenti bangkit semula. Bukan itu tadi yang saya cerita tadi kemusnahan, itu bukan bangkit semula ya. Bukan kiamat namanya. Bila bangkit semula itu namanya kiamat. Qiyam terhenti apa? Bangun. Itu yang berlaku ya. Jadi kita pun akan dibangkitkan semula. Kemudian berlakulah kita pun berjalan dari kubur kepada mahsyar. Itu akan datang ke cerita insya-Allah ya. Berjalan dari kubur kepada mahsyar. Di padang mahsyar macam-macam berlaku ya. Berdiri di depan Allah, kemudian dihisab, kemudian dia apa? Diberi kitab amal, kemudian ditimbang, kemudian meniti siratul mustaqim, akhirnya masuk syurga atau jatuh dalam neraka. Jadi pilih mana nak. Nak masuk syurga ke nak jatuh dalam neraka? Ada jalannya. Kalau nak masuk syurga, jalannya apa? Beriman dan beramal soleh. Kalau nak masuk neraka, kufur dan maksiat. Pilih mana anda. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Setiap minggu dibaca itu iman ya. Inna hadainahu sabil, aku tunjuk kamu, sesungguhnya aku tunjuk kamu jalan, sama ada kamu nak cari syukur atau nak jadi orang yang kufur. It is all up to you. Make your choice. Nak jadi kufur ini jalanan, nak jadi syukur ini jalannya. Itu pulang kepada kita ya. Jadi untuk pagi ini cukuplah sekadar itu. Cukup ke tak? Ada yang tak cukup? Ada yang nak nunggu sampai pukul 10? Sebuah lah. Teman ni dah kutang aja tau. Sekiranya ikan dia ayo, dah tahu jantan betinanya. Mula bersilap, tu selemput, tu silap, tu selemput. Rasa-rasa nak melunjur segan pula ustaz dia depan. Jadi udah tu. Udah nak cerit tu. Udah lah tu ustaz lah. Udah tu ya. Bulan depan pula lah ya. Sekian dengan tajuk lain lah. Entah apa tajuk, wallahu alam. Ya, saya pun tak tahu sama ada nak terus ceramah macam ni ke ataupun nak baca kitab. Terpulang kepada tuan-tuan ya. Kalau nak baca kitab khabar. Baca kitab apa? InsyaAllah kita belajar. Kalau tak, terimalah. Dia tak boleh rumah ni ya. Ikut minda saya lah. Silakan pengajak saya tu. Okey, sekian. Ada soalan? No objection. Tak betul. No objection tak betul. Objection overruled. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf dia melawak je. Kalau tak melawak lain ceritanya. Mana kau buat? Tak melawak. Ngangguk aja lepas satu. Ya. Jadi melawak tu sekurang-kurangnya hidup dah majlis ni. Tak ada nampaknya, tak ada orang yang ngangguk tak nampaknya. Okey lah tu, ketik okey dah. Okey dah tu.
Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.